السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi dan bersama hadir Syahudin, saya mendengar yang mulia Allah sekalian, menyambung kembali kuliah tafsir kita masih surah Taha pada ayat 110 yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah SWT Maha Pemurah telah beri izin kepadanya dan dia telah meridai perkataannya. Dialah Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang belakang mereka yang telah terjadi, sedangkan ilmu mereka tidak dapat mengikuti ilmunya. Dan semua wajah tunduk di hadapan Allah yang Maha Hidup dan berdiri dengan sendirinya. Sungguh rugi orang melakukan kezaliman. Dan orang siapa mengerjakan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan bimbang akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang akan pengurangan haknya. Tuan-tuan, ini merupakan perkara yang namanya syafaat dan balasan. Jadi Allah berfirman pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, tidak berguna syafaat illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla, kecuali syafaat bagi yang Allah Maha Pemurah telah beri izin kepadanya. Ayat ini samalah dengan ayat ke-255 di surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, dalam ayat surah Al-Kursi, dalam ayat Al-Kursi surah Al-Baqarah yang kita hafaz, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, tiada siapa yang dapat beri syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dalam surah An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an yadhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malak fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Wa banyak malaikat langit, syafaat tolongan mereka sedikit pun tidak berguna melainkan apabila Allah telah mengizinkan bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridai. Dulu dalam surah Al-Anbiya pun kita pernah bincangkan, la wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah dan mereka selalu berhati-hati kerana takut padanya. Kita dah bincang ketika itu tuan-tuan tentang permasalahan berkaitan dengan syafaat. Syafaat artinya menggenapkan. Kalau seorang itu amalannya tidak cukup, maka akan diberi peluang kepada syafi', iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat kepadanya. Syafaat untuk meninggikan darjat, syafaat untuk mengeluarkan seorang daripada siksa kepada rahmat Allah dalam syurga, syafaat untuk mempercepatkan hisab sebagai contohnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ada berbagai jenis syafaat seperti yang digunakan para ulama dalam bab akidah. Artinya seorang yang dulu dalam surah At-Tur pun kita pernah bincangkan, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amali min syai'. Siapa yang saleh bukan sahaja di dunia memberi kebaikan, malahan di akhirat kelak pun akan mencukupkan amalan keturunannya yang ada masalah. Maka tuan-tuan, usahalah untuk jadi bapa yang saleh. Bukan sahaja di dunia Allah akan protect, akan lindungi anak-anak, seperti pernah kita bincang dalam surah Al-Kahfi yang lalu. Fa'amal jidaru fakana liulamaini yatimaini bil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam dalam satu pertemuan di sebuah tempat yang penduduknya bakhil,
Tiba-tiba Nabi Khidir telah minta Nabi Musa untuk bantu membangunkan tembok yang runtuh. Apa hal dibangunkan tembok runtuh di tempat yang kaumnya tidak mengambil berat terhadap kita? Jawapannya, wa kana abuhuma salihah. Adalah dinding ini pernah dibuat oleh dua orang lelaki yang ibu bapa yang saleh, maka Allah nak kita jaga harta yang tertanam di bawah bumi ini. Artinya ibu bapa yang saleh, anak-anak terjaga. Masa depannya, doa orang saleh ni berpanjangan. Sebab kita kadang-kadang berjaya pada hari ni, barangkali ada sebabnya datuk nenek moyang kita punya doa, tuan-tuan. Jadilah kita macam datuk nenek moyang kita, meneruskan kebaikan untuk cucu-cucu yang akan datang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, agar dipelihara iman, agar diberi kekuatan, diberi istiqamah, menjadikan mereka ni generasi umat Islam yang terbaik, yang menghormati orang lain, memahami hak dan sebagainya. Ini peranan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kepada kisah syafaat. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, ada beberapa hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin seluruh umat manusia dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Baginda pernah bersabda, "Ati tahtal arsy wa akhiru lillahi sajidan wa yaftahu alayya bimahamid la uhsiha al-ana fayada'uni ma syaa Allah wa yad'ani thumma yaqul ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa' fayahuddu li haddan fa'udkhiluhumul jannah thumma a'ud." Aku datang di bawah arash, aku duduk bersimpul sujud kepada Allah SWT, dan Allah mengilhamkan kepadaku untuk mengucapkan bagi pujian yang tidak dapat aku hitung sekarang ni. Lalu dia membiarkan aku dalam sujud sekendaknya. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah permohonanmu, nescaya akan didengar. Mohonlah syafaat untuk siapa saja, syafaatmu akan diterima." Lalu dia memberi batasan bagiku, lantas aku masukkan mereka berapa ramai orang ke dalam syurga. Kemudian aku kembali semula. Baginda menyebut kali ini 4 kali, tuan-tuan, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW dan seluruh para Nabi. Dalam hadis yang lain, yaqulu ta'ala, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min iman fayukhrijuna khalqan katsira." Thumma yaqul, "Akhriju man fi an-nar man kana fi qalbihi nisfu mithqali min iman. Akhriju min nari man kana fi qalbihi ma yazinu dharratan. Man kana fi qalbihi adna mithqala dharratin min iman." Allah berfirman, keluarkan neraka orang yang hatinya terdapat sebesar biji sawi. Apa biji sawi ni, tuan-tuan? Sebesar biji yang halus, sebesar zarah. Selepas satu biji iman, sebesar biji yang kecil itu, masukkan mereka ke dalam syurga. Kemudian Allah berfirman lagi, siapa yang ada dalam neraka ni, dalam hatinya separuh daripada setengah biji, keluarkan dia dari neraka. Dia keluarkan beribu-ribu, beratus ribu manusia. Kemudian Allah masih berfirman lagi, keluarkan daripada neraka ini seorang yang dalam hatinya ada sebesar zarah iman. Apa zarah ni, tuan-tuan? Kita nak terjemahkan dalam bahasa moden pada ni, atom. Zat yang sangat kecil itu. Siapa yang sebesar zarah sekalipun dalam hatinya iman, maka keluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Kemudian Allah masih lagi berfirman, yang kurang daripada berat satu zarah itu, masukkan mereka ke dalam syurga. Ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, syafaatul iman, penggenapan yang berlaku kepada amalan melayakkannya untuk masuk syurga dengan sebab iman. Seterusnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, iaitu yang akan terjadi, dan apa yang berada di belakang mereka. Maksudnya benda yang telah terjadi. Wala yuhituna bihi ilma, sedangkan ilmu mereka tidak dapat mengikuti ilmunya. Dulu kita telah bincangkan tentang perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Menerusi pandangan Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ada beberapa perkara yang menunjukkan kepada ilmunya Allah dan juzuknya, kecilnya ilmu manusia. Manusia tidak tahu apa-apa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, semua wajah tunduk dan patuh. Ibnu Abbas dan para mufassir di kalangan salafus salih yang lain mengatakan bahawa seluruh makhluk tunduk, merendahkan diri, berserah kepada Allah SWT. Dahulu kat dunia berpaling daripada Allah SWT. Kuliah lalu kita telah bincangkan tentang al-i'rad anillah, kan, tuan-tuan? Berpaling daripada Allah SWT. Kat dunia dia pandang Allah ni tak penting. Dia buat segala bentuk kezaliman, nanti panggil ustaz untuk baca doa. Tak penting, pandangan ustaz tidak penting. Pandangan Allah tidak penting. Yang penting aku dapat duit, yang penting aku dapat wang, yang penting aku dapat menikmati dunia ni. Mana saja punca sumbernya jangan ditanya. Ni orang berpaling daripada ayat Allah, tuan-tuan.
Dulu kita pernah bincangkan surah Kahfi, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Hatinya sudah terkunci, susah nak faham, telinganya sudah tersumbat. Kalau kamu ajak kepada perkara hidayah ni, tak mau dengar dulu kat dunia. Surah Sajadah yang tuan-tuan sering dengar pada pagi Jumaat dibacakan, wa man adzallamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih teruknya orang ini daripada seorang yang diingatkan ayat Allah padanya, dia berpaling, tak mau dengar dia. Kami terhadap orang-orang yang mujrim ini, orang yang degil ini, kami akan hentam lebih betul. Kami sangat mendendami orang seperti ini. Kalau ayat Allah SWT di sini maksudnya tuan-tuan, orang yang tak mau dengar dengan Allah masa kat dunia ni macam himar lah tuan-tuan. Surah Allah gambarkan menerusi surah Al-Muddathir, fama lahum an tadhkirati mu'ridun, fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Mereka ni seperti himar. Himar ni adalah zebra ke benda ke, kalau sebut bahasa Arab humur wahsyi ni, himar wahsyi ni adalah zebra. Ni haiwan yang duk penakut, bila dekati dia akan lari. Dia dengar ayat Quran ni, dia cukup risau tuan-tuan, bimbang dia kalau kena pada batang hidung dia. Dia ingat dia seorang saja yang kena. Ustaz pun bila dia baca ayat Quran padanya, ustaz yang telah beramal, bukan orang awam, ustaz pun merasakan kena pada batang hidungnya. Kerana Quran ni memang untuk kita. Yunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu al kafirin. Quran turun untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Tuan-tuan, jagalah diri kita daripada berpaling daripada agama ni tuan-tuan. Ke akhirat besok barulah tunduk, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Tunduk patuh malu pada diri sendiri. Kat dunia tak mau dengar. Kat dunia dahulu sibuk mendengar bisikan nafsu. Bisikan agama ni kalau boleh dibuat pada waktu orang tak tengok, tak penting. Ni pada persepsi kebanyakan Muslim. Mana yang penting tuan-tuan, baca Quran 2 muka surat ke tuan baca Facebook 2 jam? 2 jam pun tak rasa kadang-kadang kan. Menengok YouTube sembahan hati-hati antarabangsa yang melalaikan boleh, tapi mendengar kuliah barangkali sengaja pun rasa macam satu bebanan yang berat, batu besar letak atas kepala. Mana yang penting tuan-tuan yang mulia Allah sekalian? Duduk baca kisah para sahabat sehingga mengalir mata ke, atau baca cerita-cerita dongeng, cerita asyik dan masyuk, cerita-cerita cinta picisan yang ditulis tak lain tak bukan nak mengambil keuntungan daripada golongan juhala yang ramai di luar sana yang kerjanya untuk memuaskan nafsu bacaannya sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan, berpaling daripada Islam ni bahaya tuan-tuan. Ada beberapa jenis berpalingnya kita daripada Islam ni, daripada agama. Yang pertama, mendengar pun dia rasa beban. Kalau dengar nanti kena buat, baik tak payah dengar. Kalau dengar nanti dia kena buat, dia masalah besar pula, baik tak payah tahu. Jadi nak datang ke kuliah pun rasa satu masalah. Nanti banyak perkara-perkara ni tak boleh buat, ni haram, mana satu yang boleh buat, maka jangan pergilah. Sebab tuan-tuan, satu hadis riwayat Abi Waqil Harith bin Auf bahawa Rasulullah SAW sedang duduk menyampaikan kuliah di masjid, maka datanglah 3 orang lalu di kawasan tersebut. Ni 3 kelakuan. 3 orang lalu di tempat Nabi sedang memberikan kuliah. Seorang tak jadi nak dengar, dia pun tengok Allah ada majlis ilmu, dia beransur pergi, mengangkat kaki dan pergi. Dia terlalu di situ, padahal dia sedang berjalan 3 orang ni, dia terbelah pergi tempat lain. Ni munafik ni tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dalam kes ini, dalam hadis ini menyebutkan seorang munafik, dia pun beransur pergi. Berat baginya mendengar apa-apa yang disampaikan Nabi SAW. Di rumah ada banyak tarikan untuk entertain hatinya, menghiburkan dirinya, dia pun pergi. Maka yang kedua ni melihat kawannya pergi, dia terus mara ke hadapan, mencari peluang untuk makin dekat dengan Nabi SAW. Dan akhirnya dia dapatlah duduk di satu tempat. Dia berusaha untuk mendekati Nabi yang sedang menyampaikan kuliah di hadapan. Yang ketiga, dia tengok Nabi SAW, dia merasa malu, dia duduk belakang orang lain. Tuan-tuan, maka Nabi SAW pun bersabda, habis saja kuliah Nabi pun menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, bersabda, kamu nak tak aku beritahu kamu 3 orang manusia? Yang pertama, dia melihat aku menyampaikan kuliah, dia belah, dia pergi. Ini orang berpaling daripada Allah SWT, maka Allah pun berpaling daripada dia. Yang kedua ni, dia berusaha untuk datang ke depan, dia berusaha nak dekat dengan Allah, maka Allah pun perlu sayang kepadanya, fa'awahullah, Allah memberi perlindungan kepadanya.
Yang ketiga pula dia malu. Wa amal akhar fastahya Allah minhu. Dia rasa malu. Duduk belakang sekali malu, dia nak ke depan malu, dia nak dapat rahmat Allah. Maka dia pun bersifat malu, Allah pun bermalu kepada dia. Maka tuan-tuan, yang mana satu kita sedang membincangkan ayat kedudukan manusia, posisi mereka di akhirat kelak, tunduk ke ataupun yang gembira menanti hasil kerjanya yang ikhlas ini dahulu. Mudah-mudahan kita selamat daripada ayat yang sedang difokuskan kepada munafiqun, musyrikun, kafirun di sini. Kita akan bincangkan dalam kuliah yang berikutnya. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.